Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat. So hari ini saya nak menjawab 5 soalan yang ditanya oleh followers saya di TikTok. Saya akan menjawab di sini. Jadi sebelum kita ke sesi menjawab soalan ni, seperti biasa jangan lupa subscribe channel saya dan share kepada kawan-kawan supaya mereka sentiasa mendapat info-info yang benar dan tepat daripada saya. Okey, jom kita ke video. Terdapat 5 soalan yang dikemukakan oleh warga asing dalam TikTok saya. Bila saya membaca soalan-soalan yang dikemukakan, sebenarnya saya dah banyak kali memberi info berkaitan soalan-soalan yang ditanya itulah. Banyak kali lah saya dah letak video di TikTok dan di YouTube juga. Tetapi mereka ni tidak mendengar, tidak menonton, tidak mencari info-info dan tetap menyalahkan orang lain. Sedangkan yang salahnya adalah mereka sendiri yang tidak mendapat info-info yang tepat. Saya telah letakkan beberapa info. Contoh harga permit, syarat-syarat permit semua saya dah letakkan. Namun mereka tak mengikutinya. Dan mereka mendengar kata-kata pihak ketiga. Tetapi apabila ditipu, mereka menyalahkan pihak yang tidak bersalah. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama daripada Sumiati. Soalannya berbunyi seperti ini. Salam, orang asing bukan tak nak buat permit, tetapi banyak yang tertipu atau tertipu oleh pihak yang mengaku ejen, tekong atau petugas. Dia seperti ini. Kita telah memaklumkan, kerajaan dah memaklumkan dalam urusan pembuatan permit hanya yang terlibat adalah majikan dan pekerja saja, tidak melibatkan orang tengah, ejen atau tekong. Memang tak ada. Kenapa kamu perlu beri kepada ejen? Kenapa kamu perlu dengar cakap tekong? Apabila kamu yang sendiri yang berdengar cakap ejen, kamu sendiri yang dengar cakap tekong, bermakna itu salah kamu sendiri. Jangan salahkan orang lain atas tindakan kamu sendiri. Saya dah banyak letak video-video berkaitan harga permit, tapi kamu tak mau dengar, kamu tetap ikut cara sendiri, maka kalau tertipu, kamulah yang kena tanggung. Jangan salahkan orang lain. Okey? Soalan nombor 2. Harga permit RM8,000, sedangkan gaji kita baru RM50. Belum lunas bayar permit yang kita bikin RM8,000, nyambung lagi duit. Lagi, majikan tak semua mau tolong kita. Tak ada pun permit RM8,000 dalam Malaysia ni. Saya dah katakan, harga permit dalam Malaysia RM5,000, lebih kurang itu saja. Yang jadi RM8,000, saya tanya dekat kamu. Dekat mana kamu bayar RM8,000 tu? Adakah kamu bayar dengan kerajaan? Adakah dalam resit kerajaan bagi kepada kamu tulis RM8,000? Adakah dalam permit kamu tu dia ada tulis RM8,000 kos? Dekat mana kamu yang buat RM8,000? Kalau dekat RM8,000 tu kamu bagi dekat ejen, itu masalah kamu. Kenapa kamu bagi ejen? Kalau kamu kata kamu tak tahu buat permit, suruh majikan buat permit. Kalau majikan tak nak buatkan permit, kamu balik. Habis cerita. Bukannya majikan tak nak buat permit, kamu nak duduk sini, kamu gunakan ejen untuk buat permit. Itu kesalahan kamu sendiri. Kamu yang mencari ejen, kamu yang bayar sehingga RM8,000, itu salah kamu. Jangan menyalahkan orang lain. Sekiranya majikan kamu, kalau kamu di sini tidak mau tolong kita, majikan tak nak tolong. Kalau majikan tak mau tolong, kamu balik aja ke negara kamu. Kita tak memsulitkan urusan kamu. Kalau kamu tak ada permit, balik kamu negara kamu. Kalau kamu tak mau ada orang tak nak buatkan permit, kamu boleh pulang ke negara kamu. Sangat mudah. Yang menyulitkan adalah diri kamu sendiri. Okey, soalan ketiga. Masalahnya macam mana dia masuk tanpa permit? Malaysia ni boleh masuk macam tu je ke? Lepas tu baru tanya ada permit atau tidak. Okey, ini melibatkan kes operasi masuk kes operasi ataupun hukuman yang masuk tanpa permit. Masuk tanpa pas dan permit ni adalah masuk secara haram, iaitu masuk ikut lorong tikus. Memanglah dah masuk baru kita tanya ada permit ke tak ada. Dalam operasi kita tanya, you ada permit tak? Takkan dalam operasi tak boleh tanya dia ada permit atau tidak ada permit.
Memang dalam operasi memang kita akan tanya ada permit ke tak ada permit. Tengok pasport. Macam mana dia boleh masuk? Tanya dia macam mana boleh masuk. Yang masuk tanpa permit atau pas ni, dia akan ikut jalan tidak diwartakan atau lorong-lorong tikus. Lorong-lorong tikus ni bukan di bawah tanggungjawab immigration. Okay? Kita ada agensi-agensi lain yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga lorong-lorong ataupun sempadan-sempadan negara yang telah ditetapkan. Immigration hanya menjaga pintu masuk. Mana-mana warga asing yang masuk ikut pintu masuk, dia akan diberikan pas. Pas rawatan sosial atau pas-pas yang setaraf dengan kelayakan yang boleh diberikan kepada mereka. Okey, jadi sebelum komen tu lain kali kena baca balik apa yang kita maksudkan. Seterusnya adalah, salam, boleh tak tanya bila boleh buat permit yang masuk 2023? Bila buka? Orang nak kerja buat permit tak boleh. Okey, saya dah letak isu pasal benda ni di YouTube saya. Kamu yang tak tonton itu masalah kamu. Sebab kamu lebih suka tonton video-video yang tidak bermanfaat, saya rasalah. Kalau kamu sentiasa cari manfaat video-video berkaitan warga asing di Malaysia, kamu akan jumpa benda ni. Setakat ini untuk warga asing masuk tahun 2023 tidak boleh. Okey, tidak boleh. Jadi dasar ini telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, bukan kami ikut kamu. Kamu kena ikut apa yang dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Bukannya kamu minta kami kena ikut cara kamu, bukan. Jadi sehingga kini yang masuk 2023 boleh bayar compound dan pulang. Jangan berharap kamu akan diberikan permit, memang tidak ada. Kalau ejen ditipu, itu kamu tanggung sendiri. Ini orang-orang seperti ini yang akan ikut cakap ejen, bayar 8,000 lepas tu salahkan orang lain, kenapa letak sampai 8,000. Inilah contoh-contoh orang yang akan tertipu. Okey, seterusnya. Kenapa hingga hari ini majikan yang menggajikan pekerja tanpa dokumen tidak pernah ditangkap? Okey. Ini soalan nombor 5 Kamu ada nampak ke majikan yang menggajikan pekerja asing ni tak pernah ditangkap? Setahu saya ada je. Saya sendiri pernah tangkap beberapa majikan masa saya jadi pegawai penyiasat. Saya sendiri pernah siasat majikan yang menggajikan pekerja asing. Sampai ada majikan dah kena jatuh hukum 30,000 ada, 50,000 ada, 60,000 ada majikan. Kamu jangan cakap majikan tak ditangkap. Majikannya prosesnya adalah lain. Okey? Tempoh reman warga asing dengan majikan tidak sama. Okey, kamu jangan cakap pihak immigration tidak menangkap majikan. Ada. Warga asing di tempoh remannya, tempoh tangkapan dan boleh tahan adalah 2 minggu. Okey, dan kita boleh simpan untuk siasatan. Untuk orang asing, kita boleh tahan dalam masa 24 jam dan kena bawa ke hadapan magistrate untuk dapatkan perintah reman. Sekiranya magistrate bagilah atau hakim bagi. Kalau tak, kita akan tangkap dan bebas jamin polis, atas jaminan polis. Okey, tapi siasatan terus akan dijalankan terhadap majikan-majikan. Dah banyak majikan yang telah dituduh di mahkamah dan mereka pun telah bayar denda ikut kesalahan telah dilakukan. Kalau kes saya sendiri saja yang pernah saya handle, pernah yang saya ingat ada majikan 30,000 sebab dia menggajikan 3 warga asing, 30,000 dia bayar. Ada juga yang menggaji 50,000, 60,000 ada, 20,000 ada. Banyak kes-kes majikan yang saya tuduh telah pun membayar denda. Bukan tiada, ada. Jadi jangan risau. Kalau kamu ditangkap, majikan tak ditangkap. Jangan risau, ya. Akan ditangkap. Okey? So 5 soalan saya sudah jawab untuk hari ini. So saya berharap anda jelas apa yang saya maksudkan di sini, ya. Infonya telah banyak. Kamu boleh dapatkan info-info di Facebook Jabatan Immigration atau mana-mana Facebook resmi kerajaan berkaitan pengambilan pekerja asing, harga levy, harga permit, semua kita dah letak. Bahkan dalam video TikTok saya dan YouTube saya juga saya dah letak harga permit. Kamu kalau rajin pergilah cari harga permit, RTK berapa, harga permit berapa, semua saya dah letak. Tetapi sekiranya harga permit tu ejen minta lebih daripada itu tanggungjawab kamu sendiri. Kamu nak bagi atau tidak. Okey, kerajaan dah tetapkan harga permit sebanyak ini, itu saja. Kalau kamu berurusan dengan orang ketiga, mereka minta lebih supaya untuk kos upah mereka itu terpulang antara kamu dan mereka. Okey?
So itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. So, seperti mana yang telah saya katakan, jangan lupa kongsikan video ni, link ni kepada kawan-kawan supaya mereka terus mendapat informasi-informasi yang tepat daripada saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video lain.